Okay, dah start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ni, okay, kita akan sambung untuk topik 2, okay, tapi kita dah tukar subtopik lah. Subtopik kita adalah ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okay, so apa yang kita akan belajar dalam ini adalah lebih kepada hukum operasi asas, tambah, tolak, darab dan bahagi, tapi melibatkan ungkapan algebra. Okay, which is basically sebenarnya benda ni awak dah belajar sebelum ni masa tingkatan 1, tapi kali ni dia akan lebih advance. Okay, dia akan melibatkan kembangkan, faktoran yang kita dah belajar baru-baru ni dalam minggu lepas kan. So hari ni kita masuk yang pertama sekali, okay, penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okay, so penambahan dan penolakan ungkapan algebra, tambah tolak algebra. Ingat balik kita punya konsep yang asas, okay. Bila tambah tolak biasanya kita akan pakai konsep hutang dan bayar. Yang mana hutang itu kita wakilkan dengan operasi negatif, bayar itu kita wakilkan dengan positif ataupun baki. Okay, saya minta awak turn off punya mikrofon dulu Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tekan button raise hand dan saya akan detect. Okay, so kita tengok dulu pada contoh yang pertama. Okay, yang pertama contoh ini daripada buku teks, contoh 14. So ayat dia adalah permudah 2x kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 4x tambah 5. Okay kelas. Bila dapat soalan macam ni, kita akan aplikasikan, okay, hukum BOD math. Ingat lagi BOD math, B for bracket, O for atau okay, D for divide, okay, bahagi, M for multiplication, darab, okay, A for addition, tambah, dan S for subtraction, tolak. Okay, so dalam case ini kita nampak ada bracket. So which is kita akan settlekan bracket dulu. Tapi bukan yang dalam bracket. Kenapa? Sebab 4x tambah 5 dah tak boleh selesai. So bila dah tak boleh selesai, apa yang kita akan kacau dulu adalah kita boleh darabkan 2 ke dalam dulu. Okay, so bila kita darabkan, okay, 2 ke dalam, okay, kena ingat 2 ini operasi sebelum itu adalah milik dia. Okay, so sekarang kita ada negatif 2. Negatif 2 bila darabkan ke dalam, dia akan jadi 2 darab 4, 8. Okay, so negatif darab positif, so akan dapat negatif 8x. Okay, so seterusnya kita akan darabkan juga negatif 2 untuk 5. Jangan awak buat untuk 4x je. Okay, sebab banyak jalan kerja yang awak hantar dekat saya, awak tak darab untuk yang nombor sebelah ni. Sedangkan kita kena fact and square lah. Kalau satu ni kena darab, yang lain pun kena follow. Okay, so negatif 2 darab, okay, sebab kurungan itu bawa masuk darab, positif 5. So negatif 2, okay, negatif, positif, negatif. Okay, 5 darab 2, 10. Okay, kali ini kita tak pakailah konsep hutang bayar tu, sebab bila ada darab, maksudnya kita kena guna, kalau operasi dia sama, dia akan jadi positif. Tapi kalau operasi dia berbeza, dia akan jadi negatif. Okay. So sekarang ni dia dah sampai kat sini, betul? 2x ni kita salin je balik sebab 2x kuasa 2 ni kita tak kacau. So 2x kuasa 2 tolak 8x tolak 10. Daripada sini, sebab ayat soalan adalah permudah. Bila permudah, dia nak dalam konsep paling mudah. Okay, so apa yang awak buat adalah, okay, awak faktorkan 2. Kenapa saya faktorkan 2? Okay, sebab sekarang ni kita tengok 2 dekat CV2 ada, 8 dekat CV2 pun ada, 10 dekat CV2 pun ada. So kita faktorkan 2. Yang tinggal adalah x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Okay, so daripada sini kita pakai konsep darab silang. Okay, ada yang baru masuk sekejap Tak ada dah. Ada yang raise hand ke? Tak ada. Okay, kita sambung. Okay, daripada sini x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Okay, kat sini kita pakai kaedah darab silang. Okay, dekat sini kalau awak nampak dia tak tunjuk pun jalan kerja kaedah darab silang yang panjang-panjang tu kan. Sebenarnya kita boleh guna kalkulator. Okay, tapi saya tak tunjuk lagi kaedah guna kalkulator. So saya nak dalam kelas yang awak masih belajar, awak kena guna konsep darab silang secara manual. Okay, bukan saya nak torture awak ke apa, tak, sebab saya nak mahirkan awak punya skill kaedah darab silang. Manually dia kena basically tahulah. Okay, so next,
Dapatlah jawapan bila awak selesaikan X tolak 5, X tambah 1 untuk kaedah darab silang dah selesai. Dan 2 ni tadi kita tak kacau kan. So kita salin balik sahaja 2 di depan. Okay. So ini untuk contoh yang pertama. Maka inilah bentuk yang termudah. Okay. Kalau awak jawab yang soalan yang pertama ni, ini bukan permudah. Nah, dia nak bentuk termudah. Bentuk termudah mesti ada dalam bentuk pemfaktoran. Kalau boleh difaktorkan. Okay. So next kita tengok soalan kedua B. Okay, 4W tolak 2 tolak 5. Okay, pada saya ni mudah lah. So still kita ada kurungan. Bila ada kurungan, ini konsep satu kurungan kan. Maka kita darab dalam. So 4W darab W, kita akan dapat 4W kuasa 2. So 4W which is positive, darabkan dengan negatif 2. So positif, negatif, negatif. Okay, so 4 darab 2, 8. W tulis je balik. Okay, so dia bukan dapat W kuasa 2 sebab W hanya ada pada 4, dekat 2 tak ada W. Okay, seterusnya negatif 5 ni salin balik je sebab kita tak kacau pun negatif 5 tu. Okay, so daripada sini kita gunakan kaedah darab silang jugalah, kita faktorkan dia. Okay, macam saya cakap, bentuk termudah adalah dalam bentuk pemfaktoran. Macam mana kita nak tahu dia boleh faktor ke tak boleh faktor? Awak kena tahulah sebenarnya ini kan dalam konsep AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So bila dia dalam bentuk macam ni biasanya dia boleh difaktorkan. Okay, next. Okay, kali ni kita tengok benda yang paling ditakuti, digeruni oleh pelajar-pelajar adalah pecahan. Kalau saya tanya 1/2 tambah 1/2 pun awak tak boleh jawab sebab dua sangat. Lama sangat fikir baru boleh jawab kan. Okay, so hari ni kita nak belajar tambah atau tolak pecahan algebra. Ini adalah kes bila penyebutnya sama. Ingat kelas, penambahan, pecahan algebra, tak kisahlah dia algebra ke, dia pecahan biasa ke, nak menyelesaikan pecahan mesti samakan penyebut. Okay, so kalau tak sama penyebut, kita kena buat sama kan, bagi sama lah, darab berapa, darab sebelah ke kan, macam belajar sebelum ni. Okay, untuk kes yang ini, kita ada 4A per 5 tambah 3A per 5. Okay, which is kita punya penyebut dekat sini dah sama dah. Okay, so dah sama dah, jadi bila dah sama boleh tambah. So 4A tambah 3A adalah 7A. Jangan awak jawab 4A tambah 3A 7A kuasa 2. Okay, sebabnya, okay, sekejap. Ada pen saya, okay sini. So sebabnya, bila awak dapat, ke bawah tak. Okay, bila 4A tambah 3A, dia adalah sama dengan bentuk dia per 5 macam tu. Okay, so maka jawapan akhir awak akan dapat 7A per 5. Okay, so A dengan A, okay, operasi dia punya pemboleh ubah adalah sama. Okay, dan dia boleh ditambahkan. Tapi dia takkan mengubah kita punya kuasa. Ingat saya cakap penambahan dan penolakan, okay, takkan mengubah kuasa pada sesuatu pemboleh ubah. Okay, so note benda tu, jangan salah. Jangan saya jumpa lagi ada 7A kuasa 2 per 5. Okay, so next. So contoh yang kedua, dia bagi Y, okay. Okay, Y per 2X tolak 3Y per 2X. Penyebut dah sama. Bila dah sama paling senang. Boleh terus tolak kan? So Y tolak 3Y. So 1 tolak 3. Kalau awak tak tahu nak buat sangat, kenapa saya cakap 1? Sebab Y bila ditulis dia memang bawa nilai 1. Nilai itu yang kita tolakkan. Okay, so 1 tolak 3 jawapan dia negatif 2. Okay, so sebab itu awak tengok dekat sini, okay, dekat step yang ketiga ini, kita dapat negatif 2Y per 2X. Okay, bila jadi macam ni, awak belajar kan? Okay, bila pecahan atas bawah nombornya sama, kita boleh mansuh atau boleh pancung atau boleh mati ya cikgu ajar macam tu, betul? So ini boleh kita mansuhkan. So bila mansuh sebenarnya dibawa nilai 1, bukan kosong. Okay, that's why yang jawapan akhir yang tinggal hanyalah negatif Y per X. Okay, negatif tu tak hilang, negatif tu masih ada. Okay, so next. Okay, X tambah 2 per 5W tolak X tolak 5 per 5W. Pun dah mudah, okay. Dah senang sebab penyebut dia dah sama. So pada saya tak ada masalah. Dia akan jadi masalah dekat step yang kedua. Okay, tengok pada step kedua, X tambah 2 tolak. Okay, tolak ni kita salin balik daripada basic soalan dia. Okay, tolak
X tambah 5 kena letak dalam kurungan. Jangan awak terus buat. Okay. X tambah 2, okay. Tolak X tolak 5. Ini salah. Okay, salah. So, apa yang awak perlu buat adalah awak kena letak X tambah 2 tolak X tolak 5. Macam ni. Ni baru betul. Okay. So, bila awak dapat macam ni, okay, awak kena buat darab dalam untuk operasi negatif itu tadi. So, awak akan dapat X tambah 2 negatif, positif, negatif. X negatif, negatif, positif 5. Okay. Kalau awak follow yang atas tadi, jawapan awak tak sama dengan yang tengah. So, awak kena careful. Okay, dekat sini. So, daripada sini, baru kita boleh selesaikan X dengan X, nombor dengan nombor lah. Okay. So, kalau nak susun cantik sikit, X tolak X. Okay, susunlah. Tambah 2 tolak 5 per 5 W. X tolak X, kosong. X tolak X bukan 1 X tolak X kosong. Dia ibarat 1 tolak 1, kosong habis. Okay. So, 2 tolak 5. Dia salah simbol ke? Oh, saya salah tulis. Sini positif. Okay. So, 2 tambah 5. Dapatlah jawapan kita 7 per 5 W. Okay. Dah terkacau sikit. Okay. So, macam tu sebab dia. So, dekat sini lah yang biasanya murid banyak buat silap. Ramai yang akan ambil yang atas sekali. Okay. Which is salah lah. Awak kena guna yang bawah ni. Okay. Okay, next. So, menambah atau menolak. Ini yang menjadi huru hara dunia terbalik tengah langgang. Okay, pecahan algebra which is bila penyebut kita tak sama. Okay, benda mudah, okay, benda itu mudah kalau sama. Bila tak sama ni awak pun tak tahu nak darab berapa, nak bahagi berapa. Awak tak reti dah. Tiba-tiba daripada tahu tu tak tahu lah. Tambah-tambah bila ada dia punya pemboleh ubah. Ada Y, ada A, ada B, ada C. Awak dah tahu dah macam mana nak settle. Okay, so kali ni kita ada 3/4Y. Okay, saya tunjuk dekat sini. So, 3/4Y tolak 1/2Y. Dua-dua ada Y betul? Tapi apa yang tak sama adalah 1/4, satu lagi 2. Perlu ke kita nak tukarkan 4 darab 2, 2 darab 4? Okay, boleh buat. Okay, tak ada masalah. Tapi jawapan akhir awak kena kecilkan yang paling kecil lah. Okay, so untuk kes yang ini, penyelesaiannya adalah didarabkan dengan 2 supaya yang sebelah kanan dia akan jadi 4Y. Okay, so bila dia jadi 4Y, maka mudah. Maka mudah untuk kita selesaikan. So bila bawah darab 2, maka atas pun kena darab 2. Okay, so 3 tolak 2 sebab 1 darab 2 dah jadi 2 kan. So dapatlah kita jawapannya 1/4Y. Okay, jangan awak terus main tolak main tambah aja. Okay, tambah tolak dia complicated sikit. Dia tak sama macam darab dan bahagi. Ingat, kalau awak boleh pegang konsep pecahan yang basic, sebenarnya awak boleh pegang pecahan untuk algebra. Dia cuma berbeza sikit sebab dia ada pemboleh ubah. Okay, which is awak sebut dia ada huruf, ada A, B, C dan sebagainya. Okay, next. So dia bagi 4/RS tolak 2R per S. Okay, so daripada sini pun kita dah nampak penyebut sebelah kiri ada R dan S. Tapi penyebut sebelah kanan cuma ada S sahaja. So apa yang perlu kita buat? Kita jadikan S ini kepada RS. Maka yang S ini akan didarabkan dengan R. Okay, so bila S dah darab R, yang bawah darab R, yang atas pun kena darab R. Okay, so 2R, okay, darab R akan jadi 2R kuasa 2. Okay, ingat. Darab dia akan mengubah kuasa pada pemboleh ubah. Okay. So, jawapan dia adalah 4 tolak 2R kuasa 2 per RS. Ustazah, kenapa kita boleh masuk ni R dengan R? No kelas. R atas dengan R bawah ni tak boleh kita masuk suka hati. Okay, sebabnya dia ada operasi terikat dekat tengah-tengah ni tolak. 4 dengan tolak 2 ni dia bersambung. Okay, kalau awak nak masukkan, awak kena faktorkan dulu baru boleh masuk. Tapi kes ni kita tak boleh faktor. Yang atas ni kita tak boleh faktor pun R. Sebab sebelah kanan sahaja yang ada R. Sebelah kiri dekat 4 tak ada R. So awak tak boleh faktor. Okay, awak jangan suka-suka jawapan akhir, oh matilah R yang atas dengan R yang bawah. So tinggal 4 tolak 2R per S. No, salah. Okay, so saya tunjuk sikit lah dekat sini. So bila awak kata ini awak buat 4, okay.
per RS tolak 2R per S kan. So awak buat, awak dapat jawapan 4 tolak 2R kuasa 2 per RS. So awak matikan. Kalau awak dapat jawapan 4 tolak 2R sebab ni 2, ni 1. So mati tinggal S. So awak buat macam ni. Salah. Okay, saya terang-terang cakap. Ini salah. Okay. Kalau awak nak buat dia, awak kena fakturkan. Fakturkan R dulu. Okay. Nak fakturkan R ni, kena pastikan sebelah dekat 4 ni pun ada R. Kalau 4 ni tak ada R, awak tak boleh fakturkan. So bila awak tak boleh fakturkan, maka jawapan akhir awak cumalah 4 tolak 2R kuasa 2 per RS. Okay. Ini dekat sini yang biasanya jawapan pelik-pelik lah. Okay, next. Okay, jom kita cuba. Okay, ambil kertas awak, ambil awak punya pen. Okay, sediakan kita cuba jawab soalan ni. Okay, so dia bagi 5X per 3 tolak 3X per 2. Okay, adakah yang pertama kita tengok sekali, adakah pecahan kita ni penyebut dia sama? Tak. Sebelah 3, sebelah 2. Good. Okay, so sekarang ni bila tak sama, apa perlu kita buat? Darabkan. Darabkan apa tu untuk jadi untuk jadi sama? Boleh ke kita buat darabkan dengan yang sebelah kanan je darab, sebelah kiri tak darab? Tak boleh lah. Okay, sebab dalam sifir 3 tak ada 2. Dalam sifir 2 tak ada 3. Tapi kita boleh cari yang sama. So apa yang kita nak darabkan kelas? Kelas? 3 dengan 2 tu nak cari apa? Darabkan kan? 3 darab 2, 2 darab 3. Good, okay. So kita dapat 5X per 3, yang bawah darab 2, okay, yang atas pun darab 2. Okay, tolak 3X per 2 yang bawah darab saya salah ke? Betul lah. Yang bawah darab 3, yang atas darab 3. So awak akan dapat jawapan 10X per 6, okay, tolak 9X per 6. So 10X bertolak 9, boleh ke tak boleh? 10X tolak 9X, boleh ke tak boleh? Boleh. So tinggal 1 ke X? X. X per 6. Itulah jawapan akhir. Okay. Awak nak buat 1 ke depan? Ya. Okay. Jangan pula tiba-tiba jadi 1 per 6. Okay. So, dia adalah nilai X. Dibawa pun boleh ubah X. Okay. Yang ini salah lah. Which is jawapan akhir dah X per 6. Okay. So next. Okay, kita cuba lagi. Dia bagi 2A per 3 tambah B per 2C. Okay. So dia bagi 2A per 3 tambah B per 2C. Okay, kita nak samakan penyebut dengan apa? Kita tukar je kiri kanan, boleh kan? Okay, so 3 darabkan dengan 2C. Bila bawah darab 2C, maka atas pun darab 2C. Okay, 2C yang ni pula akan darabkan dengan 3. Bila bawah darab 3, atas pun darab 3. So awak akan dapat jawapan 2 darab 2, 4AC tambah 3 darab B, 3B per 2C darab 3 atau dapat 6C. Macam tu. Okay, so awak rasa ini bentuk termudah atau awak rasa boleh dipermudahkan lagi? Kita tengok, ada ke yang sama? Yang atas ada A, yang bawah tak ada A. Yang atas ada C, tapi sebelah kanan tak ada C. Yang atas 4, yang bawah 6. Boleh pemudah, tapi yang sebelah kanan ni 3. So, boleh ke pemudahkan? Tak. Tak boleh. So, jawapan akan habis sampai sini sahaja. Okay. Melainkan, okay, kalau awak dapat 4AC tambah 4B per 6. 6C contoh Kalau lah dapat macam ni, awak boleh fakturkan 4. So bila awak fakturkan 4, awak akan dapat AC tambah B per 6C. Okay, dari sini awak boleh masukkan nombor. Ini saya cakap kena faktur dulu. Okay, baru kita boleh masukkan 4 dan 6. So dapat 2 dapat 3. 6 dengan C ni awak tak payahlah nak buat 6 kurungan C sebab 6 dan C ni kita nampak. Okay, dia memang boleh pecah. Tapi bila di dalam konsep macam ni, awak tak boleh nak buat. Okay, awak tak boleh buat 4, 4, 6, 6. Tak boleh.
Okay, awak kena buat satu-satu. Awak kena fakturkan, lepas tak fakturkan baru boleh masuk, maka dapatlah jawapan 2AC tambah B per 3C. Itu kalau sekiranya dia adalah 4B kan, dekat atas tu. Okay, so, habislah kelas kita. Okay, so untuk hari ni saya tak akan pergi jauh. Okay, ini orang kata basic dulu. Sebab yang sekarang pun dia dah pening-pening kan. Jadi untuk yang hari ni saya akan bagi latihan dulu, okey, agak banyak juga. Hari ni saya bagi 1 sampai 5 dan tolong perhatikan betul-betul, okey, adakah jawapan awak tu dah dalam bentuk termudah, okey, dan pastikan balik jawapan awak tu jangan tersalah positif negatif dia dan tengok boleh tak dimasukkan pada akhirnya. Okey, so apa yang kita dah belajar hari ni adalah kita dah belajar tambah dan tolak bagi pecahan algebra. Di mana pecahan algebra tu pula kita pecah pada dua, iaitu bila pecahan algebra itu penyebut dia sama dan juga bila penyebutnya tak sama. Okey, senang je. Bila tak sama maka kita terus tukarkan, bukan tukar, kita jadikan penyebut itu sama baru kita boleh selesaikan. Okey, pegang konsep asas kata pecahan, okey, kena follow konsep pecahan. Okay, which is nak tambah, nak tolak, mesti samakan penyebut dahulu. Okay, so ada apa-apa soalan? Ada siapa-siapa yang ada soalan?